pada awal tahun 2020, dunia telah digemparkan dengan satu penyakit pandemik iaitu COVID-19, di mana penyakit ini telah menyerang seramai 12,395,000 dan 417 penduduk dunia dan juga telah mengakibatkan kematian sehingga 597,000 dan 512 orang. Dan disebabkan penyakit yang mudah merebak ini juga, kita telah berkuarantin di rumah masing-masing selama lebih kurang dalam 3 bulan. Okey, dalam video ini saya akan menerangkan macam mana negara barat dan juga negara di Asia Monsun menangani masalah COVID ini di negara masing-masing. Baik, untuk negara di Asia Monsun, saya nak fokus kepada negara Brunei lah. Okey, apa yang Brunei ni buat? Okey, pada hujung bulan Januari, mereka telah menyekat kemasukan dari negara China. Lepas tu, mereka telah buat screening ataupun saringan suhu bagi sesiapa sahaja yang masuk ke dalam negara Brunei. Tambah lagi, Royal Brunei Airlines telah mengurangkan penerbangan ke China. Dan bermula pada 15 Mac, kerajaan Brunei telah melarang warga negara dan juga penduduk asing yang berada di dalam Brunei untuk keluar daripada negara tersebut. Seterusnya, Kementerian Kesihatan di negara Brunei juga telah melarang perhimpunan besar-besaran dan juga acara sukan daripada berlangsung. Banyak juga yang acara sukan yang terpaksa ditangguhkan seperti perlawanan bola sepak dan juga perlawanan bola keranjang. Okey, seterusnya pada 16 Mac, Kementerian Agama di negara Brunei juga telah mengumumkan penutupan masjid dan juga solat Jumaat terpaksa ditangguhkan. Namun begitu, azan tetap akan berkumandang di setiap masjid di negara tersebut. Pada 17 Mac pula, Jambatan Temburong telah pun dibuka, iaitu jambatan yang menghubungkan antara Muara Brunei dan juga Temburong Brunei. Okey, sebelum ni, warga negara Brunei yang hendak pergi ke Temburong kena melalui Limbang Sarawak. Jadi disebabkan pemerintah Brunei yang melarang warga negara daripada keluar Brunei, jadi jambatan ini telah pun dibuka sebagai laluan alternatif untuk ke Temburong. Okey, sebagai maklumat tambahan, Jambatan Temburong ni jarak dia adalah sepanjang 30 km. Jadi dengan pembukaan jambatan ini tadi, ianya telah menjadikan sebagai jambatan terpanjang di Asia Tenggara. Dari sektor ekonomi pula, semua majikan telah pun diarahkan untuk tidak memotong gaji dan juga cuti tahunan pekerja selama tempoh berkuarantin. Pemerintah Brunei dengan kerjasama bank juga telah mengambil langkah meringankan beban kewangan rakyat dengan menangguhkan pinjaman bayaran selama 6 bulan dalam 4 sektor, iaitu sektor perhotelan, pelancongan, pengelolaan acara, makanan dan minuman serta pengangkutan udara. Pemerintah Brunei juga telah mengumumkan akan membayar 25% gaji pekerja di sektor swasta selama 3 bulan bagi menangani masalah kerugian yang dialami oleh perniagaan. Okey, itu adalah antara usaha-usaha yang dilaksanakan oleh negara Brunei dalam menangani masalah COVID-19 dalam negara mereka. Okey, bagi negara barat pula, saya akan fokus kepada negara Eropah. Jadi, apa yang negara Eropah buat untuk menangani masalah COVID-19 ni? Yang pertama, dengan slowing the spread of the virus. Dalam usaha ini, Eropah telah menutup sempadan negaranya bagi perjalanan yang tidak penting. Tapi Eropah membuka laluan hijau ataupun green lane untuk membenarkan pergerakan bekalan barang yang penting sahaja seperti bekalan perubatan dan bekalan makanan. Tambahan lagi, negara Eropah juga tidak membenarkan warga negaranya untuk membuat perjalanan di luar Eropah. Jadi cara ini samalah seperti dengan Brunei tadi, di mana dua-dua negara ni tak membenarkan warga negara mereka untuk keluar daripada negara masing-masing. Usaha Eropah yang seterusnya dalam menangani COVID-19 ini ialah ensuring provision of medical equipment, iaitu menyediakan peralatan perubatan. Okey, negara Eropah ni diorang akan pastikan yang diorang akan dapat akses yang cepat kepada stok peralatan perubatan seperti ventilators, mask penutup muka dan juga testing kits, iaitu alat untuk buat saringan ujian. Eropah juga akan mengedarkan peralatan perubatan mereka kepada negara yang memerlukan. Usaha Eropah yang seterusnya ialah promoting research for treatments and vaccine. Dalam usaha ini, Eropah telah menyediakan dana sebanyak 220 juta euro bagi mengembangkan rawatan COVID-19 dan juga untuk mempercepatkan pencarian vaksin kepada COVID-19.
Dari segi ekonomi, Eropah juga telah mengemukakan pakej sokongan sebanyak 540 juta euro bagi menangani krisis dan menyokong pekerja dan juga perniagaan. Sebagai tambahan, antara peruntukan bajet dari negara Eropah ini ialah sebanyak 3.1 juta euro sebagai belanjawan tambahan untuk tindak balas krisis, 37 juta euro sebagai inisiatif pelaburan tindak balas coronavirus dan sebanyak 800 juta euro dana solidariti Eropah untuk krisis kesihatan awam. Selain itu, Eropah juga telah memulangkan seramai lebih 500,000 warga negara Eropah dari luar negara dan penerbangan pulang telah dibiayai sebanyak dalam anggaran 75%. Usaha terakhir yang dilaksanakan oleh Eropah ialah memerangi maklumat palsu mengenai COVID-19. Dalam usaha ini, Eropah mengesan, mendedahkan, lalu memberikan maklumat yang tepat dan terkini. Maka secara kesimpulannya, dapat kita lihat perbezaan antara kedua-dua negara ini dalam usaha menangani masalah COVID-19 di negara masing-masing, di mana negara Eropah iaitu negara barat memperuntukkan dana yang lebih besar secara menyeluruh jika dibandingkan negara Brunei yang mewakili negara-negara di Asia Monsun. Sebagai penutup video ini, saya ingin mengemukakan harapan agar vaksin bagi penyakit pandemik COVID-19 ini segera ditemui dan dikongsi ke semua negara di seluruh dunia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.